ila Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila hadrati al-marhum Imamul Ghazali syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Wa'lam anna hahuna aslan asilan. Wa huwa annal ibadata syatrani, syatrul iktisab wa syatrul ijtina. Fal iktisabu fi'lu ta'at wal ajtinabu al imtina'u anil ma'asi was sayyi'at wa huwa taqwa. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu, sesungguhnya perbicaraan kita di sini asal bagi asal. Dan yaitu sesungguhnya ibadat dua syarat. Ada dua syarat. Syarat yang pertama iaitu iktisab, yakni usaha beramal. Wa syatrul ijtina, syarat yang kedua iaitu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Fal iktisabu, yang dikatakan iktisab itu fi'lu ta'at, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ajtinabu, yang dikatakan ijtinab itu menjauhi perkara-perkara itu, al-imtina'u anil ma'asi wa sayyi'at, yaitu meninggalkan perkara-perkara maksiat dan kejahatan. Wa huwa taqwa, inilah yang dinamakan sebagai taqwa. Tuan-tuan dan sekalian, kita bercuti panjang. Jadi penggulungan aqabatul awaid. Aqabatul awaid ni iaitu faktor-faktor yang menghalang kita melakukan ibadat. Kita mula nak buat ibadat, dia kacau. Dia tak bagi. Dia ganggu kita. Menghalang kita. Setelah Imam Ghazali amati awaid ni atau aid ni ada 4 yang besar-besar dia. Yang pertama, iaitu disebut sebagai dunia. Yang kedua, makhluk. Ketiga, syaitan. Dan keempat, hawa nafsu. Jadi dalam 4 perkara ni, yang Imam Ghazali syarah panjang sungguh, iaitu pasal nafsu. Alasan dia, nafsu ni faktor dalaman. Duduk dalam diri kita. Kacau kita buat ibadat. Sedangkan yang lain-lain faktor luaran. Dunia luar. Makhluk manusia pun luar juga. Syaitan pun faktor luaran. Sedangkan nafsu yang kacau kita, halang kita buat ibadat, nafsu kita sendiri yang duduk dalam diri kita. Imam Ghazali bagi contoh, apalah daya kita kalau pencuri duduk dalam rumah. Pencuri duduk dalam rumah. Macam mana nak suruh harta benda kita? Pencuri duduk luar rumah, tak apa, dia tak tahu tak mana kita simpan duit. Tapi kalau pencuri duduk dalam rumah, dia tu anak kita, ipak lamai kita, adik-beradik kita yang duduk sekali dengan kita. Apa daya kita, mana nak menyelamatkan harta benda kita, sedangkan pencuri duduk dalam rumah. Begitulah ibarat nafsu ni, dia duduk dalam diri kita sendiri.
Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ni menghalang kita, mengheret kita ke arah kejahatan. Dia kira nak ajak buat jahat. Sebab itu perbicaraan Imam Ghazali cukup panjang. Tapi dibuat satu kesimpulan, nafsu ni katanya nak buang tak boleh. Sebab dia duduk dalam diri kita. Kerana ada nafsu kita boleh makan. Tak ada nafsu nak makan apa. Kerana nafsu kita boleh berkahwin, menikah kahwin, berumah tangga. Kerana nafsu kita cari retak. Kerana nafsu ni macam-macam lagi kita boleh berjihad. Tapi nafsu yang dikendaki di sini bukan kita buang dia. Kita lijam dia, kita kontrol dia dengan kontrol takwa. Jadi sambung cerita bab takwa ni apa benda. Disebut oleh Imam Mujahid, at-taqwa huwa an yuta'a fala yuqsa wa an yushkara fala yukfara wa an yuzkara wa an yuzkara wala yunsa. Allah Ta'ala ditaati tidak diderhakai. Allah diingati tidak dilupai. Allah Ta'ala disyukur akan nikmatnya, tidak dikufur akan nikmatnya. Jadi kita sambung cerita pasal masalah takwa ni berkait dengan amal ibadat kita ni. Macam mana dia punya kedudukan dia. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa'lam. Wa'lam ni makna ketahui olehmu. Olehmu orang yang sungguh-sungguh nak cari, nak buat ibadat kepada Allah sebagai bekalan nak balik pergi akhirat. Saya kena 2 kali tuan. Kali yang pertama saya kena hari tu ni, ingat nak mati dah. Serangan stroke. Dah masuk hospital, doktor cek darah 250. Masuk drip semua terus pergi. Scan, CT scan. Keluar CT scan tu, doktor tunjuk film gambar ni, gambar. Dia ambil gambar kita. Pendarahan naik kepala dia. Isteri saya tuan-tuan sebulan sebelum saya kena tu, dia darah naik kepala juga. Tengah tidur. Koma 4 hari, lepas tu meninggal dunia. Yang berhormat Ustaz Nawawi Adun Temangui, jatuh bilik air, darah naik kepala, pendarahan kepala, operasi kepala, mati. Kawan saya Ustaz Sufi tengah bawa kereta, serangan darah tinggi, lari pergi ke tepi, orang bawa pergi hospital, pendarahan kepala, sebulan koma, 3 kali operate kepala, mati. Masa tu terasa dah, ya Allah, kalaulah engkau ambil nyawa aku sekarang ni, ya Allah. Lepas tu Tuhan bagi peluang lagi kat kita. Ya. Bagi lagi kita hidup, tambung nyawa kita lagi, supaya kita ambil iktibar, buat bekalan, cari bekalan banyak-banyak. Baru ni kena tengah lena. Driver bawa. Saya tak sedap apa. Sedap-sedap kawan ni main humun lah. Suluh sana orang bunuh suluh, orang ni suluh. Tu lagi ambulans main. Kalau aku tengah tidur tu, aksiden mati terus lah macam mana. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Melalailah oleh harta benda anak pinak kita ni, sibuk dengan dunia ni, hatta kumul, sehingga kita masuk dalam kubur, tengah bawa kereta, dung, terus mati. Sedap-sedap duduk dalam kubur, macam. Ni Tuhan bagi kita masa lagi, peluang lagi untuk kita memperbanyakkan amalan-amalan kita. Selalu ingat ni tuan-tuan, nikmat Allah yang paling besar buat kita yang umur tua-tua ni, iaitulah tuan-tuan umur tu. Orang yang dah mati tu tuan-tuan, mereka semua minta kepada Tuhan, ya Allah, kalau hang hantar balik kami ke dunia, kami nak buat amal soleh. Mereka tu kalau kita tahu apa yang mereka nak cakap, mereka cakap kita dengar, tuan, mereka nak sungguh balik ke dunia ni, nak buat amal soleh. Yang kita ni duk ada ni tak menghargai umur kita ni. Tak mau main berjemaah, tak mau main masjid, tak mau main mengaji, nak buat apa? Anak pergi mana? Mailah kita menghargai sungguh-sungguh masa umur yang Allah bagi kat kita, bagi-bagi umur kita ni.
dengan sungguh-sungguh kita buat ibadat. Kita balik sana terputus hubungan kita dengan dunia terus, tuan-tuan. Siapa pun tak boleh tolong kita melainkan amal ibadat kita lah, ya tuan-tuan sekalian. Itu dia. Jadi bagi orang yang sungguh-sungguh nak buat ibadat ni, Imam Ghazali peringatkan, annahahuna, sesungguhnya di sini yang kami duk bicara pasal takwa ini, ibadat ini, aslan asilan, merupakan asal bagi asal. Kita kena faham pokok ibadat tu. Tunjang dia, asas-asas penting selepas akidah. Lepas kita beriman kepada Allah, kita yakin Allah Tuhan kita, kita ni hamba dia, kita nak beribadat kepada dia. Dalam nak beribadat ni apa benda yang kita kena faham? Wa huwa annal ibadata syatrani. Sesungguhnya ibadat ni dua syarat. Dua benda penting berkaitan dengan ibadat ni. Apa ibadat yang kita buat? Dalam kita mengabdikan diri kita kepada Allah, ada dua benda penting yang kita kena faham. Ya. Pertama, iaitu syatrul iktisab. Pertama, syarat berusaha, beramal. Mengerjakan amal. Sembahyang, puasa, baca Quran, berzikir. Ni amal ibadat yang kita nak buat. Bangun malam, puasa sunat. Semua ni kita nak buat amal ibadat ni. Iaitu mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Suruhan Allah tu kita nak buat. Buat nak bagi betul. Wasyatrul ijtinab. Yang kedua ni syarat meninggalkan larangan Allah. Satu, buat yang Tuhan suruh. Yang kedua, tinggal yang Tuhan larang. Amar ma'ruf, nahi munkar. Buat taat, tinggal maksiat. An yuta'a fala yuqsa. Allah Ta'ala ditaati, tidak sama sekali diderhakai. Taat jangan derhaka. Buat yang dia suruh, tinggal yang dia larang. Itu baru nama ubudiyah lillah. Baru nama ibadat. Kalau hang buat yang Tuhan suruh, yang Tuhan larang pun hang buat juga, tak terpakai. Ibadat tak terpakai. Haba'am mansurah. Jadi macam abu yang berterabuk. Abu duduk atas tunggui, kena angin, terabuk. Apa pun tak jadi. Ibadat yang kita buat tu apa pun tak jadi. Sebab itu kita kena buat apa Tuhan suruh, kita kena tinggal apa yang Tuhan larang. Suruh zahir dan batin, tinggal larang dan larangan zahir, larangan batin. Lepas tu mengaji ilmu tasawuf, kita jumpa dua-dua ni. Tuan-tuan jangan terpengaruh dengan puak-puak Wahabi ni, tuan-tuan. Dia berkata ilmu tasawuf ni ilmu ayat acak. Oh, wah. Keluar video. Saya ulang. Ilmu tasawuf ni ilmu entah ambil di mana-mana pun tak tahu. Ilmu ayat acak. Diibaratkan ilmu tasawuf ni ilmunya cukup kotor. Bagi ada ustaz tu. Dia cakap pada peringkat tu punya sombong. Saya nak peringatkan tuan-tuan. Agama ni tiga benda penting. Tiga benda ni cukup penting. Ini kita boleh rujuk dalam kitab Mastikah Hadis. Hadis Bukhari Muslim. Bagaimana satu hari Nabi SAW ditatangi oleh seseorang laki-laki. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ni. Contoh mai seorang lelaki terus duduk sebelah Nabi. Dia mai duduk sebelah Nabi, dia kata, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Habaq mai kat aku iman tu apa? Nabi pun cerita, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikati wa rusulihi," apa semua sampai habis. Bila habis Nabi cakap, dia kata, "Sadaqta, betul engkau Muhammad." Dia tanya, dia kata betul. Kami pun pelik, umat kata. "Akhbirni anil Islam." Habaq kat aku, apa itu Islam? Nabi kata, "Al-Islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Sampai waktu qimah salat, waktu tiar zakah, sampai habis hadis. Sadaqta, betul engkau Muhammad.
Tanya pertama tentang iman. Kedua tentang Islam. Ketiga, dia tanya Nabi, fa'akhbirni anil ihsan. Habat mai kat aku, apa itu ihsan? Nabi kata, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu wa innahu yaraka. Yang kata ihsan tu, kamu beribadat seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kamu tak melihat Allah, ingat yang Allah melihat kamu. Jadi, kata para ulama ahli sunnah wal jamaah, rukun agama 3 perkara. Pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Dan kitab Faridatul Faraid, Syekh Muhammad Zin Mustafa Muhammad Al-Fatani, dia kata bahwasanya kesempurnaan agama 3. Iman, Islam, ihsan. Tak ada 3 ni, tak sempurna agama kita. Tentang kalau kita nak tahu sempurna iman kita, kita kena mengaji ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Ilmu ni bicara tentang iman, akidah. Nak beramal dengan amalan Islam, kena mengaji ilmu fiqh. Sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain lagi. Nak mengaji tentang ihsan, ilmu apa? Habaq mai. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Nak faham hadis ni pun pening, tuan-tuan. Ulama kata kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah, itu namanya musyahadah. Pandang hati tetap kepada Allah. Ulama cerita macam mana nak tetap hati pandang kepada Allah. Fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kalau kamu tak melihat Allah, ingat Allah melihat kamu. Perasaan yang Allah tengok kita tu namanya muraqabah. Muraqabah dan musyahadah inilah yang dikatakan ihsan oleh ulama tasawuf. Ulama paling besar bicara tentang tasawuf, Imam Ghazali ni yang sekarang kita baca ni. Dia tergamak kata ilmu ayat macam. Saya pun tak faham lah. Dulu tuan-tuan, mereka menyerang kita, mereka buat senyap-senyap. Nyerok-nyerok. Lah ni berterang-terangan, serang, attack habis. Oh, cukup dahsyat tuan-tuan. Orang yang tak mengaji, berpandukan, berkitabkan Facebook, boleh kat mereka saja. Mereka pandai bercakap. Mereka ada doktor, mereka ada sijil, mereka ada ijazah. Bahkan kadang-kadang mereka duduk di tempat-tempat penting dalam jabatan agama. Ini tuan-tuan sekarang. Hingga hari ini contoh sifat 20 mana ada di sekolah. Anak-anak kita di sekolah tak ada sifat 20. Melainkan mengaji pondok. Mengaji sekolah agama. Tak ada sifat 20. Yang ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Sifat 20 dah tak ada. Ini peranan yang dimainkan oleh orang penting di jabatan-jabatan agama. Sampai peringkat tu tuan-tuan. Kalau tak ada pondok, tak ada kuliah-kuliah, kitab lama-lama ni saya pun tak tahu apa nak jadikan kita ni. Hari ni serang, semua bid'ah. Baca Yasin malam Jumaat bid'ah, tahlil bid'ah. Yang arak judi serang pula. Tak bid'ah pula. Saya pun tak faham. Ni suasana yang ada. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Terus banyakkan pondok-pondok pengajian. Tu yang apa? Datuk Ayub Khan. Ketika dia jadi pengarah pasal kes apa ni mau panggil yang ekstremisme ni, ekstremis ni. Tuan-tuan, dia kata apa? Yang paling selamat pondok. Pondok lah tempat yang paling selamat bagi akidah ahli sunnah wal jamaah. Tempat lain habis. Universiti, pensyarah pun banyak wahbi. Banyak liberal. Pensyarah pun begitu ramai tuan-tuan. Beramal dengan amalan syiah dan sebagainya. Yang selamat hari ini tuan-tuan, pondok. Kita perkasakan pondok-pondok, pusat pengajian. Pondok-pondok. Perbanyakkan, perkuatkan. Mudah-mudahan tuan-tuan. Itu dia. Jadi, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, syarat makna ibadat 2. Syarat yang pertama, mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Dia panggil iktisab. Yang kedua, meninggalkan larangan Tuhan, dia panggil ijtinab. Menjauhi, jauh. Fajtanibu.
Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Allah sebut semuanya arak, judi, tenung nasib, sembahan untuk syaitan. Semua ni kerja-kerja syaitan. Fajtanibu, maka jauhi oleh kamu. Benda yang mesti kita jauhi. Tak boleh kita dekati. Satu, buat apa Tuhan suruh. Yang kedua, jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullah taala fal iktisab. Yang dipanggil iktisab, berusaha, beramal, iaitu fi'lu ta'at, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul suruh, kamu buat. Apa dilarang, kamu tinggal. Itulah makna disebut sebagai iktisab dan ijtinab. Wal ijtinabul imtina'u anil ma'asi wasayyi'at. Yang dikatakan perkara yang mesti kita ijtinab, kita jauhi, kita tinggalkan, iaitu meninggalkan makna kata perkara-perkara maksiat dan sayyiat dan perkara kejahatan. Maksiat dan kejahatan mesti tinggal. Mungkar. Apa makna mungkar, tuan-tuan? Dia ada dua. Pertama maksiat, yang kedua mungkar. Maksiat ni derhaka kat Tuhan. Kita buat benda yang Tuhan larang. Itu nama maksiat, derhaka. Bila dibuat terang-terang, itu namanya mungkar. Judi. Pergi berjudi, senap-senap, menyorok-menyorok. Itu namanya maksiat. Tapi kalau sampai naik, dia punya banner dia, empat nombor ekor kan, 10 ekor kan. Judi itu diaklankan, diterang-terangkan, buat secara jelas. Kita boleh nampak orang beratur duduk di kam ekor. Itu namanya mungkar. Perbuatan yang mesti diengkarkan. Yang mesti ditolak. Kalau kita ada kuasa, tolak dengan kuasa kita. Tak ada kuasa, tolak dengan lidah. Tunjukkan kebencian kita, keengkaran kita melalui perkataan kita. Kalau tak mampu paling kurang dengan hati. Hati mesti benci. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kamu tengok mungkar, kamu kena tegah dengan tangan, yakni kuasa. Kalau kamu ada kuasa. Tak mampu dengan lidah, dengan anak isteri kita, kita kuasa. Dengan orang bawa barang kita, kita ada kuasa. Dengan lidah. Fa'ilam yastati rabi khalbi. Kalau tak mampu sangat dengan hati. Kalau tak engkar dengan hati, apa hukum? Tuan-tuan, Tok Guru Haji Man, Pondok Bukit Besar, dia karang satu kitab. Saya masih ingat kitab tu nama, Marilah Kita Beraqaid. Dia kata, kalau kita tolak muka dengan hati, itu iman yang paling lemah. Kalau hati tak tolak, tengok muka tak tahu je. Benci pun tak apa benda. Apa hukum? Kata Tok Guru, tak ada iman. Tengok mungkar, tak rasa apa-apa, tak ada iman. Ini bukan tak ada iman, lawan lagi. Orang nak haram arak, haram jadi dia lawan. Ini apa jenis manusia, saya pun tak faham. Orang beriman mesti tuan benci dengan maksiat. Benci dengan apa yang Allah benci. Itu sifat orang beriman. Sebab tu tuan-tuan kena sokong tindakan Menteri Besar Kedah. Baru ni saya pergi hari 30 bulan baru ni. Saya buat kuliah di Taman Serasih. Seteru orang Taman Serasih. Hampa penik sepanduk, hampa gantung kat masjid. Tanda sokongan.
Kita jangan biar DAP saman kerajaan negeri Kedah semata-mata kerana nak sekat judi. Kita boleh tengok saja. Tunjuk sokongan kita tu. Malam tu kami ramai-ramai lepas kuliah berumpil ramai ahli masjid. Dia siap dengan spanduk lagi. Ambil gambar semua. Tunjukkan sokongan kita. Kalau kita ramai pun tak sokong, DAP pun takut kan. Ni kita biar Menteri Besar Kedah seorang-seorang. Penat. Masjid tak, mana-mana premis kita, tunjuk sokongan kita. Kami, anak karya, Lebih Man, Pengkalan Lebih Man, menyokong penuh tindakan yang amat berhormat Menteri Besar Kedah dalam hal judi dan arak. Tulis lagu tu. Paling korang sokongan kita, tanda kebencian kita. Kita engkar dengan kemungkaran yang sedang berlaku di tanah air kita. Tuan-tuan. Ini kita bukan kata kita mengaji ni nak faham gitu saja. Tak. Kita nak buktikan, nak jelmakan kebencian kita itu. Kerana apa? Kerana judi dan arak ni Tuhan haramkan. Memang tuan-tuan, arak judi ni Allah haru biru. Berapa banyak orang mati kerana orang minum arak, pemandu mabuk. Berapa banyak orang mati. Polis pun kena langgar. Budak sekolah pun kena langgar. Apa? Tak nampak lagi kan mata kepala? Bayangkan bila suami kaki judi, kaki arak. Apa jadi anak isteri dia? Rumah tangga dia apa jadi? Pelajaran pendidikan anak dia apa jadi? Akhirnya anak dia tak dapat cukup pendidikan, kasih sayang dan sebagainya, jadi sampah masyarakat. Menimbul masalah pula dalam masyarakat. Bukan soal kita nak menyelamatkan orang Islam saja, termasuk orang bukan Islam. Kerana arak dan judi ni tuan-tuan, makna kata perkara yang cukup, makna kata memberi kesan yang besar kepada masyarakat dan juga negara. Jadi oleh itu tuan-tuan sekalian, fahamlah kita bahawasanya perkara yang sebagai seorang yang beragama, perkara yang dilarang oleh Allah, kita kena jauhi. Perkara yang disuruh, kita kena buat. Wahuwa taqwa. Itulah dinamakan taqwa. At-taqwa huwa ayyuta'a fala yu'sa. Wa an yuzkara fala yunsa. Wa an yushkara fala yukfar. Imam Mujahid kata taqwa ialah ayyuta'a fala yu'sa. Allah ditaati, tidak diderhakai. Taat, tak derhaka. Ingat, tak lupa. Syukur, tak kufur. Seperti mana disebut oleh Ibn Abbas dalam tafsirnya. Ketika mentafsirkan ayat, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha haqqa ta'atih. Maksudnya kata Ibn Abbas, wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taat. Taat tak derhaka. Mentaati perintah Allah, menjunjung suruhan dia, meninggal larangan dia. Itu makna taat. Itu dia. Wa huwa taqwa. Itulah taqwa. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Ya. Wa anna syatral ijtinabi, yang dikatakan syarat menjauhi itu ala kulli halin, iaitu makna kata di atas tiap-tiap segala hal. Tiap-tiap segala hal dan kelakuan kita mesti jauhi larangan Allah, zahir dan batin. Zahir, kita semua faham kan? Arak, judi, mengumpat, menipu, fitnah, mencuri. Semua ni benda yang kita mesti jauhi. Batin, takabur, riak, ujub, hasad, dengki. Semua ni kena jauh. Kalau kita semayang, tapi kita hasad dengki ke orang, tak mau. Kita bersedekah, tapi kita ungkat-ungkit, umpat dia, tak boleh. Balok kerja, mana tak susah. Malai, balok, penjegat. Tapi kita bagi duit ke dia? Duit kita bagi, lepas tu kita mengumpat dia. Tak boleh. Jadi kita dalam segala hal,
kita mesti menjauhi apa saja larangan Allah yang berbentuk zahir ataupun yang berbentuk batin. Mengaji tasawuf jumpalah. Nah, insya-Allah. Nah, itu dia. Jadi, kalau kita makna kata kita melakukan ibadat, meninggalkan maksiat dan semua hal, aslama wa aslaha. Maka makna kata dengan kita meninggalkan larangan Allah ini, maka ibadat kita selamat. Aslama, sejahtera. Wa aslaha, islah, cantik, elok. Wa afdala, maka mendapat afdal anugerah Allah yang cukup banyak. Wa asyrafa, menjadi mulia amal ibadat kita itu. Lil abdi, bagi seorang hamba itu. Minasyatril iktisab, daripada makna kata syarat iktisab. Dia ada dua, tuan. Ada suruhan Allah, ada larangan Allah. Tapi tuan-tuan, kita kena lebih utamakan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tak apa ibadat kita sikit. Ibadat kita taklah banyak mana. Kita mai sembahyang jemaah di masjid ni. Masuk buat sunat tahiyatul masjid. Qabliyah, ba'diyah kita buat. Itu saja, tak banyak mana. Quran pun kita baca lah. Bukan tak baca sikit-sikit saja. Tak hebat mana. Tapi kita jaga larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibadat kita walaupun sikit, tapi kita tak buat larangan-larangan Allah, ibadat kita cantik, mulia, selamat dan bernilai tinggi. Daripada kita buat ibadat, tuan-tuan, kita mengaji, kita jadi orang alim, tapi sombong, angkuh. Macam ada Allah ni, angkuh, sikit mana dalil. Saya pun selalu di telefon saya. Ni baca kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali kemukakan satu hadis. Kitab Minhajul Abidin tak sebut siapa perawi dia. Dia pun tak sebut hadis ni sahih. Tak sahih, dia tak cerita. Tapi biasanya Imam Ghazali bila kemukakan, tuan-tuan, hadis mula-mula tu, hadis sahih tu. Lepas tu yang bawa hadis dhaif. Kemudian baru main kata-kata sahabat, kata-kata tabi'in, kata-kata ulama. Itu style Imam Ghazali. Kita balik dia bilang mengajak, dengar dia bawa kereta, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kuliah Ustaz tadi di masjid tu, hadis tu, riwayat siapa? Amboi. Cerita ambil tanyalah kat Imam Ghazali. Aku baca kitab dah. Mentang-mentang dia pakai hadis. PHA hadis. Oh, kami nak kira nak tala kat orang. Duk tanya orang. Hang carilah sendiri. Sombong sangat. Amalan ulama-ulama dulu tolak. Ulama dulu berkhilaf juga, bukan tak berkhilaf. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. 4 mazhab ni. Semua tak sama dalam kaedah fiqh. Berapa lama orang mama India tu, tuan? Mama India duduk di negeri kita ni. Depa mazhab Hanafi. Ada kita berkelahi dengan depa? Pernah berkelahi? Dia hormat kita, kita hormat dia. Ini mai pokok Wahabi, aduh, sombong. Ni lah tuan-tuan. Sebab itu bila kita mengaji pondok, awal-awal Tok Guru ajak kita adab-adab menuntut ilmu. Jangan sombong. Kita jadi macam padi. Lagi bersih, lagi tunduk. Lagi bersih, lagi tunduk. Macam Tok Haji Umar punya alim. Punya tawaduk. Tuhan yang tahu. Kita ni macam lalang. Apa pun isi tak ada, tercacak kepala. Ni yang ada hari ni. Buat apa kita tuan-tuan jadi orang alim, tapi orang alim yang sombong. Sedangkan Allah kata, innahu la yuhibbul mutakabbirin. Allah benci, Allah tak suka orang sombong. Biarlah ilmu kita tak hebat mana, tapi kita jadi orang yang tawaduk, tidak sombong. Itu lebih baik daripada ilmu banyak, tapi sombong. Buat apa? Allah benci orang sombong. Sebab itu tuan-tuan Imam Ghazali menyebut pada kita, tak apalah ibadat kita sikit, tapi kita pelihara ibadat kita tu. Jangan binasa ibadat kita dengan sombong kita, hasad dengki kita, ego kita. Jangan begitu.
Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, inilah ibadat yang lebih berkualiti. Ya, daripada makna kata syatrin iktisab. Kita bersungguh-sungguh buat ibadat. Dan masa yang sama, kita tak jaga ibadat kita daripada rosak. Hasad dengki tuan-tuan menyebabkan ibarat macam mana kita kata kayu api bakar di api tu. Dia hangus satnya. Hasad dengki dengan orang. Biar pergi ke dia lah. Dia cara dia, kita cara kita. Dia cara dia mengaji ikut cara dia. Dia mengajak dengan cara dia. Kita mengaji dengan cara kita. Buat cara kita. Tak payahlah kita nak kondem orang ni. Menimbulkan polemik dalam masyarakat. Orang awam pening tuan-tuan. Orang awam pening. Ulama-ulama dulu kalau timbul masalah khilafiah, dia berbincang sama-sama mereka. Mereka tak melibatkan orang awam. Yang ni libatkan orang awam. Orang awam pun pening. Orang ni kata begini, orang ni kata begini. Nama dia pun pening, tak nak buat apa. Ini masalah yang sedang berlaku. Walizalika, dia kata, yashtaghilul mubtadi'una min ahlil ibadah. Yang demikian itu berbimbang-bimbang oleh golongan mubtadi. Min ahlil ibadah. Dari kalangan orang-orang ahli ibadat. Allazi humma. Di mana mereka. Allazinahum. Fi awali darajatin. Minal ijtihadi. Bisyatril iktisab. Golongan mubtadi. Orang yang baru-baru nak memulakan ibadat. Biasanya. Dia akan menumpukan makna kata ibadat yang banyak-banyak. Dia mengaji bab fadail. Kelebihan tahajud. Dia pulun tahajud. Dia mengaji bab puasa. Dia nak ambil puasa yang tinggi derjat. Puasa Nabi Daud. Selang sehari puasa. Sehari puasa, sehari tak puasa. Alright. Kalau dia baca Al-Quran, nak baca banyak-banyak. Nak baca satu hari sampai 7-8 juzuk contoh. Jadi golongan permulaan mubtadi ni memang passion tu. Dia bersemangat lebih. Dia nak buat ibadat banyak-banyak. Itu dia. Kemudian kata Imam Ghazali, kulla, dia kata, hammatihim an yasumu naharahum. Dan mereka itu bercita-cita nak berpuasa siang hari mereka itu. Siang nak puasa. Wa yaqumu lailaha. Dan mereka nak mendirikan malam. Siang berpuasa, malam nak mendirikan malam, menghidupkan malam sepanjang-panjang malam. Ya, itu dia. Jadi begitulah makna kata orang-orang yang golongan yang dikata mubtadi, orang yang baru nak berjinak dengan ilmu tasawuf. Dia mementingkan amal ibadat yang banyak. Nak bangun malam, siang nak puasa. Begitu begini. Bersungguh-sungguh dia untuk mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, wa yastakhilul muntahuna, yakni ulul basair, berbimbang-bimbang pula dengan orang yang muntaha, golongan yang tinggi, golongan yang makna kata yang hebat-hebat di kalangan para arifin, yang mempunyai mata hati. Yang mana mereka itu min ahlil ibadah bisyatril ijtinab. Mereka yang dikatakan ahli ibadat ni dengan menumpukan syarat-syarat yang mesti mereka jauhi. Golongan mubtadi, dia pulun nak buat ibadat banyak-banyak. Golongan yang tinggi, muntaha, dia pulun cari menyelamatkan diri daripada buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Ibadat sikit tak apa tuan-tuan. Tapi jangan ada riak. Bersungguh-sungguhlah mereka itu tuan-tuan jaga diri daripada melakukan riak dalam amal ibadat dia. Mereka bersungguh-sungguh menumpukan keikhlasan. Kerana kualiti ibadat tu dengan ikhlas. Hang buat ibadat banyak-banyak tak ikhlas, Tuhan tolak, Tuhan letih saja. Ibadat yang kita buat, kalau tak ikhlas, Tuhan tak terima. Bila Tuhan tak terima, tuan-tuan, ibadat kita sia-sia. Kita letih saja.
Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa daripada puasa mereka itu, mereka lapar dan dahaga, dapat letih. Sebab itu berpuasa banyak perkara yang kita lakukan ketika berpuasa. Kita mulut kita tak makan, tapi mulut ni pula mengumpat. Mata kita tak puasa, tengok maksiat. Telinga kita tak puasa, dengar benda-benda maksiat. Kaki tak puasa, berjalan tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, mereka lebih menumpukan perkara-perkara yang boleh merosakkan puasa-puasa mereka itu. Dia jaga hati dia sungguh-sungguh di kalangan makna kita kata para makna kata orang muntaha yang tinggi maqam mereka. Orang awam dia cari jalan nak buat ibadat. Sedangkan orang yang makna kata muntaha ni dia buat ibadat juga, tetapi dia cari jalan bersungguh-sungguh meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama himmatuhum, dia kata an yahfazu qulubahum. Dia kata anil maili ila ghairillahi ta'ala. Mereka ni sesungguhnya mereka himmah mereka, cita-cita mereka itu, iaitu untuk memelihara hati mereka itu daripada cenderung kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Buat ibadat betul-betul kerana Allah. Bukan kerana dunia, tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana nak pangkat, nak kedudukan. Berjuang teruk-teruk, tuan-tuan. Tapi apa niat kita? Nak mencari redha Allah atau nak mencari harta benda dunia? Para sahabat mereka berjuang, ya bertaruna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka berjuang nak mencari redha Allah, mendaulatkan syariat Allah. Tuan-tuan main mengaji. Kalau tuan-tuan main mengaji kerana Allah, pahala dia besar, tuan-tuan. Jangan niat kerana lain. Kalau tuan-tuan mengaji niat lain daripada kerana Allah Ta'ala, tuan-tuan letih saja. Tuan-tuan tak dapat apa-apa di akhirat besok. Nabi pernah bersabda, tuan-tuan. Nabi kata, man ja'al mautu wa yatlubul ilma liyuhya bihil Islam fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Siapa mati dalam keadaan menuntut ilmu. Ramai kawan-kawan kita yang duduk mengaji sama kita, seorang tuan Nabi, ya tak? Dia main mengaji hari-hari. Ada kuliah dia main, jemaah, ada kuliah dia duduk, dia dengar kuliah. Bertahun-tahun dia dengar kuliah. Tiba-tiba dia mati. Apa tujuan dia main mengaji? Liyuhya bihil Islam. Kerana nak menghidupkan agama Islam dalam diri dia, rumah tangga dia, masyarakat dan negara dia. Apa yang aku boleh bantu, aku bantu. Untuk diri aku, rumah tangga aku, masyarakat aku, kampung halaman aku, negara aku. Aku mau Islam terdaulat. Itu tujuan niat dia menuntut ilmu. Tiba-tiba dia mati. Nabi kata apa? Fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Antara dia dan antara nabi-nabi duduk di syurga yang satu tempat. Duduk sama-sama nabi di syurga bagi mereka yang menuntut ilmu kerana Allah. Tapi kalau main dengan tujuan lain, tak dapat apa-apa. Kalau hang tujuan nak masyhur, Allah bagi masyhur, tapi hang tak dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas, Tuhan bagi. Apa juga, tuan-tuan? Mengaji ke, ibadat ke, apa saja. Ibadat kita berkualiti, mulia, hebat. Bila kita bersifat ikhlas. Lawan ikhlas, riak. Bila ada riak, tak ada. Ada takabur, ada hasad, ada dengki. Semua amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bersungguh-sungguh kita tuan jaga diri kita. Jangan ada sifat-sifat yang macam ni dalam diri kita.
Marilah kita bersifat dengan sifat yang mulia. Sifat tawaduk, merendah diri, ikhlas, sabar, jujur. Semua ni kita letakkan, pasangkan dalam hati kita. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik itu bagi orang yang makna kata bersifat, makna kata yang di kalangan orang yang muntaha tadi ni, maka kata dia memberi tumpuan yang banyak, tuan-tuan. Perkara-perkara yang harus dijauhi zahir dan juga batin mereka itu. Ya, itu dia. Mereka melihara hati mereka daripada cenderung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Babutunahum anil fudul. Mereka menjaga, tuan-tuan, perut mereka daripada memakan makanan secara fudul, berlebih-lebihan. Nak jaga hati ni, perut jangan isi banyak sana. Pertama, kena makan benda yang halal. Kita cerita panjang dah bab makan sebelum ni. Yang kedua, jangan makan banyak. Kenapa tak boleh makan banyak? Kerana boleh mematikan hati. La tumitul khalba bikasrati ta'am wasyara. Jangan kamu matikan hati kamu dengan banyak makan dan banyak minum. Apa alamat hati mati? Dalam kitab hikam, tuan-tuan, Syekh bin Atta kata, min alamatin mautul qalbi. Di antara alamat-alamat matinya hati. Tuan-tuan, tak rasa rugi ketika meninggalkan taat. Tinggal taat, tak rasa rugi. Tak rasa bersalah, tak rasa berdosa bila buat maksiat. Itu hati mati. Buat maksiat, tak rasa bersalah. Sadi dia. Sikit penyakit tu ada. Ratus-ratus juta penyakit. Buat sadi, buat bodoh. Aku heran. Aku kalau buat salah tak berani keluar rumah. Pudung kepala. Dia boleh buat sadi. Mahkamah dah jatuh hukum, tuan-tuan. Mahkamah jatuh hukum. Perbicaraan kita dengar. Perbicaraan di mahkamah tu. Tak tahu. Tak tahu ni, orang kira 46 kali di mahkamah. Bila disoal, disebut tak tahu. Macam mana duit ni masuk dalam akaun hang? Tak tahu. Hang belanja ni, tak tahu. Tak ingat. 46 kali. Tapi depan orang ramai dia buat sadi. Aku heran. Ada manusia jenis ni pun ada, tuan-tuan. Jauhlah kita, tuan-tuan. Jangan macam tu. Kita malu kita buat maksiat. Kita rasa bersalah yang amat sangat. Minta ampun kepada Tuhan. Kita tertinggal taat tentang kita rasa rugi yang amat sangat. Tuan-tuan hari ni pergi Tesco. Pasar Raya. Tuan-tuan peniaga cucuk goreng pisang. Atau cucuk cempedak. Tuan-tuan guna banyak minyak. Tuan-tuan pun semangat nak guna minyak yang bersih. Keluaran orang Islam. Tuan-tuan cari minyak saji. Tuan-tuan beli sekali 10 botol. Cik, minyak saji ada? Ada. Cik nak berapa botol? 10 botol. Allah. Penjual tu kata, awak cik, kalau cik mai semalam, harga dia RM25. Botol 5 kilo. Hari ni, harga biasa 30. Dia nak beli 10 botol tu, dia dah rugi 50 botol. RM50. Kalau dia mai kemarin, dia kena cuma bayar 250. Dia mai hari ni, dia kena bayar 300. Kalau aku mai kemarin pun bagus. Nyesal tak? Usalli fardal maghribi, Allah buat nampak RM550 rugi. Ya. Bab dunia, tuan-tuan, ingat melekat. Rugi yang amat sangat. Nabi bagi tahu sembahyang berjemaah ni lebih pada sembahyang seorang diri 27 kali ganda. Dia sembahyang di rumah, tak main sembahyang jemaah. Dia tak rasa rugi. Maka Nabi kata Syekh bin Atta, tu hati mati. Tanda hati mati, tak rasa rugi ketika meninggalkan taat. Tak main berjemaah, tak rasa rugi. Tak bangkit tahajud, tak rasa rugi. Tak baca Quran, tak rasa rugi. Bila rasa rugi? Bila nak mati. Surah Al-Munafiqun ayat 10.
Allah cerita, bila kita dah nak mati. Mula-mula mati kaki, naik ke betih. Sampai paha dah mati. Sejuk habis dah. Kita dah rasa kita tak ada harapan nak hidup. Nyawa kita sampai ke perut. Nak ke dada. Sebelum sampai ke arah. Apa kita kata kat Tuhan? Laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku. Laula akhartani. Kalau kau takhirkan, kau panjangkan sikit lagi umur aku. Panjang mana? Ila ajalin qarib. Pada waktu yang terdekat. Bagilah 1 minit, 2 minit lagi pun jadilah ya Allah. Kau panjangkan umur aku 2-3 minit pun jadilah Allah. Hang nak buat apa? Fa'asaddaqa. Aku nak bersedekah. Sebelum ni tak teringat nak sedekah. Nak berwakaf. Nak infak sabilillah. Bila nyawa sampai ke dada garah-garah. Barulah merayu-rayu pada Tuhan. Kalau engkau panjangkan sikit umur aku ni ya Allah. Aku nak bersedekah lah ya Allah. Aku nak infak. Nak berwakaf. Dah tak guna lah tuan-tuan. Masa tu. Tak boleh buat apa dah. Lagi nak buat apa? Wa akum minas salihin. Aku nak jadi orang soleh. Aku nak pergi masjid. Sembahyang berjemaah. Aku nak mengaji. Aku bagi ke umur 60, 70 tahun, 80 tahun. Hang buat apa? Masa tu baru menyesal lah tuan-tuan. Sebelum sampai saat tu, marilah kita menyesal dulu. Sesal dulu pendapatan. Sesal kemudian tak berguna lah tuan-tuan. Kita masuk di alam kubur, habis tak ada apa dah. Saya menyeru diri saya ni. Dan ajak tuan-tuan, marilah kita beramal sungguh-sungguh. Terutama kita yang berumur ni, dia panggil warga emas. Kenapa panggil kita warga emas? Kerana baki-baki umur kita ni macam emas. Dia punya mahal dia tuan-tuan. Kita ada muda-muda, kita banyak buang masa. Sia-siakan masa. Mainlah baki-baki umur kita yang amat berharga ni. Kita guna semaksimal mungkin. Sebagai bekalan lah tuan-tuan. Nak balik jumpa Tuhan. Bekalan kena banyak. Sikit tak cukup. Tu dia. Allah Rabbi ya Karim. Tu dia. Jadi Imam Ghazali ingatkan kita macam tu. Ya. Supaya makna kata orang yang muntaha ni. Dia lebih banyak menumpukan. Supaya ibadat yang dia buat itu betul-betul kerana Allah. Bukan lain daripada kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu dia. Wa butunahum anil fudul. Mereka memelihara perut mereka daripada makan makanan secara fudul. Berlebih-lebihan. Kenapa berlebih-lebihan makanan halal tak boleh lebih-lebih? Lebih tak boleh makan setakat nak buat ibadat. Jangan makan lebih-lebih. Kerana makan lebih-lebih ni Nabi kata mematikan hati. Fa innal qalba kazar'i. Sesungguhnya hati laksana tumbuh-tumbuhan. Yamutu ala kasra alaihal ma'. Pokok tu boleh mati dengan sebab banyak air. Pokok tuan-tuan kalau air sampai tenggelam dia sampai 2-3 bulan pokok pun mati. Hati kita tuan-tuan boleh jadi mati dengan sebab banyak air, banyak makan, banyak minum. Makanlah, minumlah. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Tusrifu, jangan melampau. Maka tak berhenti. Makan ketika lapar, kerana nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pelihara perut mereka daripada makan yang haram dan makan lebih-lebih. Wa alsinatahum anil lagwi. Mereka pelihara lidah mereka, percakapan mereka daripada cakapan-cakapannya laro. Laro ni sia-sia. Sia-sia pun dia tak buat tuan-tuan. Apatah lagi mengumpat, fitnah. Zaman kita zaman fitnah tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan lain kita cakap, lain keluar suara abang. Di atas makna percakapan kita yang diselewangkan itulah maka dikomen oleh orang. Orang kata macam-macam. Ni zaman sekarang ni zaman fitnah. Orang hukum kita melalui media maya.
Dia kritik, dia kutuk ikut suka dia. Tanpa fikir dosa pahala. Kita jangan terlibat tuan-tuan. Kadang-kadang kita dapat dosa krim. Dia tulis tak betul, kita viral bagi ke orang lain pula. Sebarkan benda-benda yang tak betul. Kita berkongsi dosa lah tuan-tuan. Jangan. Ya. Wa'yunuhum anin nazari ila ma la yu'nihim anin nazar. Sedangkan makna kata mata mereka pelihara pula daripada melihat ma la yu'nihim, benda yang tidak boleh memberi faedah. Dia kata anin nazar, daripada melihat. Tengoklah benda yang memberi faedah tuan-tuan. Benda yang tak ada faedah tak usah. Kita tengok alam, teringat Allah Ta'ala yang mencipta alam. Tuan-tuan bangkit tengah malam, buka tingkap, tengok bintang yang begitu banyak. Tuan-tuan terasa hati kebesaran dan keagungan Allah. Tuan-tuan baca. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Baca ayat tu. Ya Allah, ya Tuhanku, tak sia-sia kau jadi bintang-bintang ni. Peliharalah kami pada bakaran api neraka. Siapa yang masuk neraka, dia tengok alam Allah, tak ingat Allah Ta'ala. Dia tengok alam ni, tak ingat pencipta. Tuan-tuan tengok alam, tuan-tuan ingat pencipta, tuan-tuan dapat pahala. Yang mencipta alam ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan rosakkan alam ni dengan perkara-perkara maksiat, derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia tuan-tuan yang dikatakan gulungan-gulungan muntaha. Mereka lebih menumpukan tuan-tuan, makna kata jaga hati mereka, jaga diri mereka daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gulungan yang mubtadi, gulungan yang permulaan nak buat ibadat ni, dia banyak menumpukan banyakkan ibadat. Mereka ibadat pun banyaklah juga, tapi mereka lebih memberi fokus meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dua-dua lah tuan-tuan. Yang Tuhan suruh pun kita buatlah. Yang Tuhan larang tu kita makna kata kita jagalah. Kalau tak boleh buat ibadat banyak, tak apa tuan-tuan, buat ibadat sikit. Semayang, benda-benda fardu kita tak pinggai. Yang sunat-sunat kita buat, taklah banyak sangat. Macam orang hafal Quran tu, dia baca sehari 10 juzuk. Kita boleh baca setengah juzuk. Sikit tak apa. Tapi jangan batalkan ibadat kita tu dengan benda-benda yang tak elok. Dengan benda-benda maksiat. Maksiat batin. Hasad, dengki, takabur, riya, ujub dan sebagainya. InsyaAllah kita lebih selamat. Jadi kesimpulan kita dapat pada malam ni ialah dalam kita beribadat kepada Allah Ta'ala ni ada dua syarat. Satu mengerjakan yang Tuhan suruh, satu meninggalkan yang Tuhan larang. Dua-dua kita tegakkan. Dua-dua kita tegakkan. Yang Tuhan suruh pun kita buat. Yang wajib kita mesti buat. Kemudian yang sunat-sunat ikut kemampuan kita lah, insyaAllah. Tapi yang lebih penting, menjauhi segala larangan Allah. Sama ada bentuk zahir ataupun bentuk batin. Karena Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Allah cuma terima ibadat hamba-hambanya yang bertakwa. Kalau kita tak ada sifat takwa, ibadat kita Tuhan tolak. Kalau Tuhan sebut dah jelas, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima ibadat orang yang bertakwa. Kita tak ada sifat takwa, Tuhan tolak ibadat kita. Siapa yang kata takwa itu? Ayyuta'a fala yu'sa. Orang yang taat kepada Allah, yang tak menderhakai Allah Ta'ala. Kalau yang Tuhan suruh kita buat, tapi Tuhan larang kita buat, sifat takwa tak ada kat diri kita. Bila sifat takwa tak ada, Tuhan tak terima amal ibadat kita. Oh gila ya amat sangat tuan-tuan. Kita balik-balik sana harap ibadat kita buat ni boleh bantu kita. Rupa-rupanya ibadat kita Tuhan tak terima. Kerana kita tuan-tuan mengerjakan taat, masa yang sama kita menderhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi yang amat sangat, Masya Allah. Kerana kejahatan tuan-tuan memakan seluruh kebaikan yang kita lakukan. Ibarat api makan kayu kering. Sembahyang kita sia-sia, puasa kita sia-sia. Kita buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu
SWT. Contoh, kita ni tuan-tuan derhaka mak kita. Kita duduk Kuala Lumpur, balik mai Kedah ni, berkelahi dengan mak, maki mak, kata mak macam-macam. Weh mak, aku nak balik dah ni, dah 100. Tuan-tuan agak mak kita nak terima tak duit kita ni? Kita lawan dia, derhaka dia, menjatuhkan air mata dia. Dia tak terima tuan-tuan. Itu mak, apatah lagi Allah Ta'ala. Hang derhaka kat Tuhan, hang sombong, hang angkuh, hang lawan ulama, lawan Islam. Lepas tu hang mayang tahajud. Ingat Tuhan kebuluk ke tahajud hang? Jangan macam tu tuan-tuan. Lagi tinggi ibadat kita, lagi tawaduk kita, merendah diri kita. Itu yang diajak oleh tok guru kita. Seperti mana kata pepatah Melayu, makna kata jadilah diri kita macam padi. Lagi berisi, lagi tunduk. Lagi berisi, lagi tunduk. Lagi banyak taat kita, bertambahlah tawaduk kita, merendah diri kita kepada Allah dan merendah diri kepada sesama Islam. InsyaAllah. Itulah tuan-tuan, hari ni deras lagi ni. 2-3 hari lepas cakap tak deras. Dada sakit. Bila cakap deras, sakit dia. Nak bersin pun tak boleh. Tapi sehari 2 ni nampak. Boleh pula dah. Alhamdulillah. Anugerah Allah Ta'ala. InsyaAllah. Ini macam biasa lah tuan-tuan. Kita lama tak jumpa ni. Ada bawa-bawa jualan. Bawa-bawa jualan tu untuk bantu pondok saya. Di antara benda-benda yang kita ada malam ni ada buah-buah hulu. Dia berkata Ustaz Siddiq tu ceramah deras. Buah hulu dia lembut. Apa try tengok. Yang kedua kita ada bawa habatus sauda. Habatus sauda ni Nabi SAW menyebut dalam hadis dia tuan-tuan. Nabi kata apa? Hazihil habatus sauda. Beritahu kepada Aisyah. Aisyah, ini habatus sauda. Syifa'un min kulli da'in. Dia ubat bagi semua penyakit. Illa minas sam. Melainkan penyakit sam. Aisyah tanya apa penyakit sam? Nabi kata al-maut. Mati. Mati tak ada ubat. Kalau mati tu ada ubat, ubatnya habatus sauda. Jadi tuan-tuan, tengah orang bertanya, kenapa saya makan tak berkesan? Kita makan banyak. Habatus sauda ni Nabi makan 7 biji ya. Makanlah 7 biji habatus sauda. Satu paket tu RM10. Kalau makan sehari 7 biji, setahun tak habis. Setahun pun tak habis. Saya satu malam tu makan satu keluarga. Berapa lama dah makan, tak luak-luak. Patut 7 biji halui. Habatus sauda, makanlah. Bagi tanda keimanan kita, keyakinan kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua tuan-tuan, madu lebah. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah, tuan-tuan sekalian, surah makna kata lebah, An-Nahli, tak silap saya ayat 69. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fihi syifa'ul linnas. Pada madu lebah tu, ada dikatakan sebagai ubat bagi manusia. Ubat bagi manusia. Nabi kata pula, minumlah madu lebah 3 hari dalam sebulan. Nescaya kamu takkan ditimpa penyakit-penyakit berat. Dalam sebulan tu makan 3, minum 3 hari. Paling kurang. Maka ulama-ulama kata, maksud 3 hari, 3 hari berturut-turut insyaAllah. Minum madu lebah yang asli. Alhamdulillah saya dapat bekalan daripada Pahang. Yang mendapat terapan daripada Mardi. Dan juga tuan-tuan daripada mana Unipec UKM. Tuan-tuan nak tahu madu tu asli, tuan-tuan ambil piring ni, tuan-tuan tuang sikit madu tu. Lepas tu ambil air ni, tuang sikit. Lepas tu goyang. Tuan-tuan goyang-goyang, tuan-tuan tengok dia berbentuk sarang lebah. InsyaAllah. Itu madu asli lah insyaAllah. Madu ni, tuan-tuan bawa balik ke rumah, orang rumah tak marah. Madu lain aku tak tahu. Yang ketiga tuan-tuan, saya ada bawa tuan-tuan sumak. Orang putih panggil sumek. Tuan-tuan nak tahu dia punya kelebihan dia, tuan-tuan yang ada handphone ni, handphone canggih ni, tuan-tuan cari Google, tuan-tuan type sumek. S-U-M-A-C. Sumek. Dalam tu banyak cerita tuan-tuan tentang kata kelebihan-kelebihan sumak atau sumek ni.
Dia ni tuan-tuan vitamin C yang tinggi. Begitu juga tuan-tuan madu lubak dan apa tu sadar. Dicadangkan 3 makanan ni tuan-tuan sebagai makanan harian tuan-tuan untuk menghadapi gejala-gejala COVID. COVID dia serang paru-paru. 3 makanan ni insya-Allah menjaga paru-paru kita insya-Allah dengan izin Allah. Ni mai yang baru ni apa nama pula aku pun tak tahu. Dulu Delta Beta jadi yang baru ni apa pula aku pedih. Cucuk berapa kali dah cucuk ni? Dah 2 kali, tak kena cucuk ketiga pula. InsyaAllah sebagai benteng pertahanan, di samping mana kata kita bayar vaksin dan sebagainya, kita juga tak lupa makanan-makanan sunnah yang ada dalam Quran dan hadis Nabi SAW sebagai memelihara kesihatan kita insyaAllah. Dan satu lagi pula, kita ada tuan-tuan, detox. Detox ni nak cuci perut. Perut kita ni lama dah tuan-tuan, kita makan berlemak, berminyak. Kadang-kadang kita makan makanan kesihatan pun tak memberi kesan. Sebab perut kita ni berminyak, berlemak. InsyaAllah detox ni iaitu daripada daun sunnah namanya. Daun sana. Daun sana ni tuan-tuan, makna kata tumbuh di negeri Arab sana tu, dia cukup amat baik tuan-tuan untuk cuci perut kita. Cara nak buat je senang je. Tuan-tuan beli sebalang tu, satu balang tu RM15. Kemudian tuan-tuan ambil satu periuk lebih kurang 1 jam ayak tu. Tuan-tuan bubuh dia, tuan-tuan buka api sampai mendidih. Lebih kurang 10 ke 15 minit. Sampai keluar warna dia macam warna teh. Tutup api, tuan-tuan tapis, ambil ayak dia. Tuan-tuan boleh simpan dalam peti air. Bila tuan-tuan rasa perlu, tuan-tuan minum. Ambil secawan, minum. Kalau tuan-tuan rasa perlu kita buang ayak besar kita waktu petang, tuan-tuan minum waktu pagi. Pagi minum, petang tak lagi. Dia cuci elok lah. Kalau rasa nak minum, nak buang pagi, nak tidur malam ni, tuan-tuan minum. Makin pagi esok, berak. Cuci perut semua selesa. Itu untuk, mana bukanlah minum hari, minum ketika perlu. Tapi bagi orang perempuan, mereka ni nak melangsingkan badan. Nak bagi badan kurus. Jadi, ambillah makna kata kadar yang agak sesuai. Jangan terlampau banyak sangat. Berak hari, lagi tinggal tulang pula. Minumlah makna kata kadar yang agak-agak sesuai insyaAllah. Kesemua jualan-jualan ni tuan-tuan untuk membantu pondok saya lah. Untuk makna kata kita sekarang ni sedang menyiapkan pondok warga emas. Rupanya orang tua-tua ni tuan-tuan, yang laki-laki tak apa, yang perempuan. Yang perempuan ni dia tak boleh duduk 2-3 orang, tak boleh. Dia nak kena duduk seorang-seorang. Saya buat hari tu untuk 4 orang. 2 bilik, 1 hall, ada bilik ayak, ada bilik masak, kursi 4 orang. Tapi orang tua-tua dia tak boleh kongsi-kongsi. Dia kena duduk seorang-seorang. Jadi saya buat 2 blok bangunan baru. 1 blok bangunan khusus untuk muslimat yang belum kahwin. Kita buat macam dom, buah kati, macam asrama lah. Yang satu lagi tu kita buat khusus untuk orang tua-tua kita. Orang tua-tua ni maklum tuan-tuan, mereka nak habiskan umur mereka untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Dia tak mau kacau-kacau, dia tak mau. Dia nak duduk seorang-seorang, setiap bilik seorang-seorang. Kita buat 1 pintu, seorang. 1 pintu, seorang. Untuk keselesaan. Bilik ayak semua ada dalam tu insyaAllah. Jadi blok pertama tu, segi rangka kasarnya dah siap lah. Kita sedang membuat blok yang kedua. Jadi kalau tuan-tuan ingin berwakaf semua, saya ala-alukan lah. InsyaAllah. Saya rasa itu saja untuk malam ni. Saya ucap terima kasih lah tuan-tuan. Ramai ziarah saya. Ramai ziarah saya pun tak ingat ramai. Sini pun ada mai. Bawa mainkan minyak apa. Urut lepas siap. Bawa main minyak lagi. Nano apa lah. Duk main urut. Ramai pakat membantu bagi sumbangan apa semua. Ucap banyak terima kasih lah di atas sumbangan dan penghargaan ziarah apa semua. Moga Allah Ta'ala balas baliklah segala jasa baik tuan-tuan dan perempuan tu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtin bi salihati a'malana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillah bil alamin.